13. Liberalization of the industry. Push for complete liberalization of consulting practice. Urge for regulations requiring local participation in FDIs. Promoting green initiatives in the built environment for waste reduction, resource conservation, sustainability of ecosystem, and improvement of quality of human life. Safeguarding fair and equitable treatment to all stakeholders involved in the construction industry, and encouraging technology adoption for the efficiency, productivity, and advancement of the construction industry. ACEM, for the betterment of future generations. Your participation is our advancement.
Oh. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana telah melapangkan masa dan hadir pada webinar kita pada hari ini, iaitu kriteria pengurus projek binaan dan penyelia tapak binaan yang menandatangani borang G berdasarkan Pematuhan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 Pindaan 2021. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim kepada semua yang telah memulakan ibadah puasa pada hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Allah. Saya juga ingin mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada speaker kita pada hari ini, iaitu teknologis Cik Ismasria Ismail, yang merupakan Senior Manager di bahagian penilaian dan pensijilan Sektor Personal Binaan CIDB Malaysia, yang sudi bersama kita untuk memberi maklumat terkini mengenai topik yang dibincangkan pada hari ini. Untuk makluman semua, teknologis Ismasria menggantikan pengurus besar bahagian penilaian dan pensijilan, iaitu Tuan Ibrahim Muhammad Yusof, yang sepatutnya bersama kita pada hari ini, namun disebabkan oleh perkara yang tidak dapat dielakkan, Tuan Ibrahim tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini. Sedikit pengenalan ringkas speaker kita pada hari ini. Teknologis Ismasria telah memulakan kerjayanya di Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia pada tahun 2007 sebagai pengurus bahagian teknologi yang mengendalikan ICT dalam pembinaan dan bertanggungjawab ke atas Sustainability Development Program bermula dari tahun 2019 hingga Jun 2019 menerajui unit penarapan bangunan lestari. Beliau juga telah terlibat dalam pelbagai jawatan kuasa industri, antaranya dalam pembangunan standard, menjadi ahli National Advanced Material Consortium Working Committee, Technical Committee untuk MySPY, Focus Group on Sponsorship of National TVET Council dan banyak lagi. Untuk makluman teknologis Ismasria, peserta yang hadir untuk webinar ini terdiri daripada pelbagai latar belakang yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut berhubung kriteria pengurus projek binaan dan penyelia tapak bina yang menandatangani borang G berdasarkan Pematuhan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Saya berharap peserta dapat memanfaatkan sesi pada hari ini dan sekiranya ada persoalan, boleh terus bertanya dengan speaker kita atau tinggalkan soalan anda di ruangan chat. Tanpa membuang masa, saya menjemput teknologi Ismasria untuk meneruskan sesi webinar pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Jelas ke suara saya? Kalau jelas, okey. So, Okey, dengar. okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera. Tak pagilah, dah tengah hari dah pun. Selamat sejahtera kepada semua peserta webinar. Dan juga salam Ramadan for those who fasting, dah start fasting today. So seperti yang diterangkan oleh Puan Moderator, saya Ismasria binti Ismail. Mudah saja sebenarnya nama saya Ismasria. When you get emas, you feel happy. So happy goal. So Ismasria, saya merupakan pengurus kanan di bahagian penilaian dan pensijilan CIDB Malaysia. Basically bahagian inilah yang mengeluarkan pensijilan SKKP.
CJ kemahiran kompetensi pembinaan tu yang diperlukan untuk inilah CCM, kemudian CCPM, CSS, dan juga yang trade yang level 1 hingga level 3. So cuma today hari ini kita akan lebih kepada taklimat hari ini akan berbincang tentang kriteria pengurus projek binaan dan penyelia tapak binaan yang boleh menandatangani borang G berdasarkan pematuhan kepada Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 iaitu UBBL lah. Jadi saya mulakan taklimat saya dengan saya akan kongsikan slides ni. Saya harap semua orang dapat lihat slide ni dengan jelas. Okey ke? Nampak the whole slides? Okey, nampak Puan. Okay, alright. So basically, this is the content of my presentation today. Just a brief on CIDB. I think most of us dah tahu dah CIDB ni apa dia, fungsi dia, peranan dia, dan kemudian saya akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan apa dia penetapan kelayakan pengurus projek binaan dan penyelia tapak binaan yang boleh menandatangani borang G berdasarkan UBBL Pindaan 2021. Kemudian saya akan terangkan sedikit tentang kaedah pentauliahan untuk site supervisor, kemudian untuk project manager dengan pengurus pembinaan. Kemudian saya akan sharekan dengan tuan-tuan sedikit tentang pusat latihan bertauliah yang ada, yang kita dah tauliahkan, yang boleh tuan-tuan puan rujuk untuk pergi dapatkan sijil SKKP bagi CSS, CCM dan CCPM. Dan salah satunya macam Megajati lah. So next. So CIDB Malaysia is badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kerja Raya. I think everyone know that kita dipacu oleh Akta Lembaga, itu Akta 520. So menjadi organisasi yang unggul dalam mencapai kecemerlangan pembinaan Malaysia serta mengawal selia pembangunan dan memudah cara industri pembinaan dengan menerapkan profesionalism, menghasilkan persekaran binaan yang produktif, mampan serta berkualiti. So basically we have 14 function yang digariskan di bawah Akta 520. Kita bahagikan biasanya function kita ni kita bahagikan kepada 3 peranan lah. Yang pertama peranan regulatory, peranan nasihat dan peranan pembangunan. So basically kalau dekat sektor personal binaan, kita fokus kepada mengakreditasi personal binaan, which is orang yang melaksanakan kerja-kerja tersebutlah daripada peringkat kemahiran, contohnya kerja-kerja welding, wet trade, sehinggalah peringkat supervisory dengan management, contohnya macam CCPM, site supervisor lah. Jadi kita mengakreditasi personal binaan tersebut. Selain daripada fungsi-fungsi CIDB yang lain, contohnya mendaftarkan kontraktor. Jadi yang bahagian saya fokus kepada orang yang melaksanakan kerja tersebut. So basically ini dia punya details on punca kuasa CIDB berdasarkan Akta 520 yang berkaitan dengan penyelia tapak binaan dan pengurus projek binaan. Jadi kedua-dua ni ada disebut di dalam Akta 520, di mana dalam perkara 33/1 pendaftaran personal binaan ada menyatakan bahawa seseorang tidak boleh terlibat atau diambil atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai personal binaan melainkan jika dia berdaftar dengan lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga di bawah akta ini. Ini maksud semua pekerja binaan, tak kisah pekerja binaan mahir atau pekerja binaan am ataupun site supervisor, dia mesti mendaftar dengan CIDB. Belum lagi diperakukan apa saja, dia mesti mendaftar. Jadi tuan-tuan ni kebanyakannya dah mendaftar, dan bila you daftar, you pergi induction course, you akan dapat satu kad yang kita panggil sebagai kad personal binaan atau popularnya dipanggil sebagai kad hijau. Jadi cuma sekarang ni proses pendaftaran tersebut semua kita dah buat melalui eSIMS. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak renew pun boleh di-renew semua melalui sistem SIMS. Okay. Kemudian yang kedua pula perkara 33A
_1 menyatakan akreditasi dan pemerakuan penyelia tapak binaan dan pekerja binaan mahir. Yang ini baru cerita pasal akreditasi. Perlu ada SKKP. Tiada penyelia tapak binaan atau pekerja binaan mahir boleh terlibat atau diambil atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai penyelia tapak binaan atau pekerja binaan mahir, melainkan jika dia diakredit dan diperakukan oleh lembaga dan memegang suatu perakuan yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga di bawah akta ini. Tadi yang first one is daftar. Yang ini kita perakukan. That's why dia ada proses. Di mana proses you perlu dinilai supaya you diperakukan sebagai pekerja binaan mahir ataupun sebagai penyelia tapak binaan. So, just to share with audience today, di dalam kategori-kategori kad pesena binaan ataupun bila tuan-tuan dan puan-puan mendaftar sebagai pekerja binaan, tuan-tuan dan puan-puan akan kemukakan dokumen-dokumen sokongan, contohnya sijil-sijil yang berkaitan lah. Jadi sekiranya tiada sijil yang diperakukan, tuan-tuan akan dikategorikan sebagai pekerja binaan am ataupun pentadbiran ke. Tapi bila ada kemukakan sijil-sijil penyelia tapak ataupun degree yang berkaitan, boleh dikategorikan sebagai pekerja binaan mahir ataupun penyelia tapak binaan atau pengurus projek binaan atau mana-manalah yang berkaitan. Kadang-kadang ada administratif juga. So, itu adalah kategori tuan-tuan dan puan-puan lah di dalam kad pesena binaan tersebut. Okay. Jadi sekiranya berlaku kegagalan dalam pematuhan akta yang saya sebut ni lah, yang perkara-perkara ini, seseorang yang melanggar subsection 1, perkara 33 subsection 1 ni, boleh diambil tindakan, dikenakan sebagai didenda tidak melebihi RM5,000. Yang ini terpakai untuk kedua-duanya sekali. Sekiranya majikan mengambil pekerja yang tidak mempunyai sijil tadi, majikan boleh didenda RM5,000 dan pekerja juga akan didenda RM5,000. Di compound lah. Jadi pekerja tu RM5,000. Kalau majikan tu ambil seberapa banyak pekerja yang tidak mempunyai sijil yang diperakukan oleh CIDB, so setiap pekerja tersebut boleh di compound sebanyak RM5,000 lah. Itu adalah. Kemudian saya terus masuk kepada topik yang specifically kita nak bincang hari ini adalah berkaitan dengan pindaan akta UBBL. Ini dia punya just some of muka depan tu lah. Jadi just to share dengan tuan-tuan yang pelibatan CIDB di dalam pindaan UKBS 2021 menyatakan tentang keperluan penyelia tapak binaan dan pengurus projek binaan. Itu pindaan Undang-Undang Kecil 5 menyatakan bahawa pendirian suatu bangunan hendaklah dijalankan di bawah pengawasan sepenuh masa oleh seorang pengurus projek binaan dan dibantu oleh seorang penyelia tapak binaan yang diakreditasi dan diperakui oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Kemudian yang perkara 3, seseorang kaki tangan pengawasan tapak hendaklah dilantik untuk mengawasi kerja-kerja kontraktor bagi memastikan pematuhan dengan langkah-langkah keselamatan di tapak, kualiti pendirian, plan dan spesifik bangunan. So yang ini yang dinyatakan dalam pindaan akta tersebutlah, di mana dekat sini kita perincikan, kita terangkan apakah maksud tafsiran penyelia tapak binaan dan pengurus projek binaan dan tanggungjawabnya. Iaitu pengurus projek binaan artinya mana-mana pekerja atau seorang kontraktor yang memiliki tahap kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang boleh diterima sebagaimana yang ditentukan dan ditugaskan pada satu tapak pembinaan atau mana-mana tempat lain yang sedemikian untuk mengatur, merancang, mengawal dan menyelaras kerja pembinaan dari awal hingga selesai. Dan akhir sekali tu dia cakap apa tugas pengurus projek, dia tafsirkan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Sama juga dengan penyelia tapak binaan. Basically dia terangkan apa roles dia, iaitu mempunyai pengalaman, pengetahuan untuk mengawasi tapak pembinaan atau mana-mana tempat dan berdaftar dengan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia. Basically kita ada lebih kurang 8 borang di dalam UKBS baru ini yang pindaan ni yang perlu ditandatangani lah oleh kedua-dua pihak tersebut, sama ada pengurus projek binaan ataupun penyelia tapak binaan. Kita ada borang G1 perakuan kerja-kerja tanah,
Borang G2 perakuan pemancang tanda, borang G3 perakuan asas tapak, borang G4 perakuan struktur, G8 perakuan kehendak pepasang keselamatan kebakaran seni bina, perakuan bangunan, perakuan jalan dan parit serta perakuan parit luaran utama. So these are the all 8 forms yang perlu ditandatangani oleh sama ada penyelidik tapak ataupun pengurus projek pembinaan. So dekat sini I just share with you surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerajaan Tempatan yang dihantar kepada all local authority berkaitan dengan kelayakan pengurus projek binaan dan penyelidik tapak yang boleh menandatangani borang G. Jadi surat ni bertarikh 27 Disember pada tahun 2022. Okay. Jadi di sini tadi yang dalam UKBS. Jadi sekarang ni kalau kita pakai dekat sini, kita kata pengurus projek binaan, sebab dekat CIDB ni pengurus projek untuk pengurus projek ni kita ada 2 jenis. Satu kita panggil sebagai CCPM, Certified Construction Project Manager, ataupun Certified Construction Manager. Jadi untuk pengurus projek binaan yang di dalam UKBS tu, dia boleh dipakai untuk CCPM dan CCM juga, yang mana-mana inilah di dalam CIDB. Tapi kalau untuk penyelidik tapak binaan, dia merujuk kepada Certified Construction Site Supervisor, CSS, yang di dalam akta CIDB lah. Jadi basically CIDB ada 3, CCPM, CCM dengan CSS. Jadi dalam borang G tu, hari tu kita berbincanglah dengan pihak berkaitan tentang keperluan untuk mereka-mereka ini di dalam projek, sebab kita merasakan bahawa certain value of project dia tak ada tak ada project manager dan sebagainya lah. Jadi that's why untuk penetapan kelayakan ni kita bahagikan mengikut kos projek pembinaan, di mana yang pertama adalah kos projek pembinaan yang bernilai 20 juta ke atas. That means bagi projek-projek yang value 20 million ke atas, these are the people yang boleh sign the form, which is Certified Construction Project Manager, CCPM, atau Certified Construction Manager, CCM. Only these 2 person yang boleh. These 2 person, that means bila dia sign tu, dia dah pergi dah khusus dengan CIDB, dia dah dapat dah sijil SKKP with CIDB. Dia dah dapat sijil yang SKKP tu kan, dia dah pergi, dah dinilai sama ada kaedah 2 ke ataupun kaedah 1B ke, dia dah melalui proses tersebut dan dia tu telah lulus dan telah diakreditasikan dan dapat sijil. So this person dia boleh sign. Kemudian for projects yang valued pada 1 juta sehingga 20 juta, okay, kita ambil yang nombor 1, nombor 2 tu sama. That means those yang dapat SKKP dan dia ditambah, because of the project ni nilai dia rendah sikit, dia ditambah dengan personal binaan yang memiliki kelayakan minima diploma dalam bidang teknikal berkaitan pembinaan dan berdaftar dengan CIDB di bawah kategori pengurus projek binaan, kontraktor grade G4, G5, G6 dan G7. Semasa tadi saya dah terangkan, semasa tuan-tuan dan puan-puan kalau you ada bekerja kan, you nak daftar your kad hijau atau kad personal binaan kan, you upload you punya dokumen-dokumen, sijil-sijil. So once you upload katalah sijil degree you atau diploma yang berkaitan dengan construction, automatic dia akan classifykan you atau dia kategorikan you sebagai pengurus projek binaan. Tapi you tak ada SKKP, you not certified, you just dikategorikan sebagai pengurus projek binaan. So kalau you ada tu dalam kad personal binaan you, you boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh menandatangani borang G ni dengan syarat projek tu mesti bernilai 1 juta hingga 20 juta lah. Kalau lebih 20 juta tak boleh, 20 juta mesti ada sijil SKKP. Okay, now we go into the project yang bernilai lebih kecil iaitu 1 juta ke bawah. Those 3 kategori tadi boleh ditambah dengan penyelia tapak yang diperakukan oleh CIDB. Maksudnya satu lagi yang kat bawah tu, yang Certified Construction Site Supervisor. So those person yang ada SKKP CCPM boleh, yang ada SKKP CCM boleh, yang ada SKKP Site Supervisor boleh, dan juga mana-mana yang berdaftar di kad personal binaan tu sebagai project manager pun boleh for this
project value 1 juta ke bawah untuk sign this borang. Jadi basically inilah dia, apa kriteria dia yang kalau you tanya siapa yang boleh sign borang-borang tu, inilah orang-orangnya yang boleh sign borang-borang tersebut. So I hope this at least dapat the idea, jelas sikit. Kemudian we go into the next step. Jadi you dah tahu dah those person yang boleh sign. Of course lah, after this you nak tahulah kan how, macam mana orang ini nak diakreditasikan, nak dapat sijil SKKP. So basically di CIDB ni untuk mana-mana program, sama ada CCPM ataupun CCM ataupun CSS, kita ada 2 kaedah. Kita nama dia 2 kaedah tapi 3 cara lah. Kaedah 1A di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi latihan, selepas latihan akan dinilai. Di mana dia ada syarat-syarat dia, I will explain syarat dia apa. Mana-mana pemohon yang berkelayakan perlu mengikuti program latihan terlebih dahulu sebelum menduduki penilaian yang dianjurkan. Jadi penilaian yang dianjurkan berkonsepkan peperiksaan. Ataupun you ada memenuhi syarat yang lebih stringent sikit, you boleh pergi kaedah 1B, which is exam, penilaian. Melalui kaedah ni, mana-mana pemohon yang berkelayakan boleh menduduki pemeriksaan penilaian yang dianjurkan secara terus. That means you don't have to attend the training, you just straight away go to the assessment part. Okay. Kemudian last yang kita panggil kaedah 2 ataupun kaedah temu duga. Mana kaedah ini, mana-mana pemohon yang memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan boleh menduduki penilaian yang dianjurkan secara terus, iaitu dianjurkan secara temu duga. So, jadi how you boleh pilih, ada kaedah 1A, kaedah 1B dan juga kaedah 2, kaedah temu duga. Alright, we go to the next step. So, yang ini just a brief information tentang each of the kaedah-kaedah tadi, berapa banyak modul dan tempoh masa diambil. So kita ambil contohnya site supervisor, dia ada level 3 dengan level 4, dia ada 8 modul. Kita buat ni berdasarkan dengan standard NOS. Kemudian kalau tempoh 1A, kalau kaedah 1A, that means you go for latihan dan penilaian, it will take about 12 day, 12 hari. Kemudian kalau you pergi ujian sahaja, dia akan ambil masa 2 jam untuk 1 modul. So kalau ada 8 modul, it will take longer time lah. Jadi kalau untuk kaedah RPLE ataupun temu duga, dia lebih pendek, iaitu temu duga dia ambil masa lebih kurang 30 minit. This is estimation time sebab dia bergantung juga kepada panel penemu duga. Basically inilah yang kita bagi garis panduannya. So begitu juga dengan CCM dan CCPM. So they have their own numbers of module. Kemudian ada sesi temu duga juga ataupun ada sesi ujian. So these are all the timeline masa lah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak rujuk. So we go into the next tu adalah berapa yuran kalau you want to go for each kaedah tu, berapa yuran. So basically kalau yuran latihan, pertama you choose to go for latihan dan penilaian. Latihan biasanya CIDB kita tak buat latihan for khusus CCPM, CCM atau CSS. Dia dilaksanakan oleh Pusat Latihan Bertauliah. Contohnya di sini seperti Megajati, diorang buat khusus-khusus tu, ataupun CIDB Holdings ataupun KLIA training. So mereka adalah pusat-pusat latihan bertauliah dan kadar yuran latihan adalah ditetapkan oleh pusat latihan tersebut sebab pusat latihan tersebut yang menyediakan fasiliti untuk tuan-tuan dan puan-puan pergi latihan tersebut. Tapi selepas habis latihan, tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk membayar yuran penilaian, which is yuran penilaian ni berjumlah RM200. Yuran penilaian ni macam biasalah, to pay for the assessment part, untuk kita bayar the assessor yang menandatangani, dan selepas itu adalah kita panggil, selepas tu you kena, bila you dapat notification through sama ada surat ataupun online, after this everything will be online, that you lulus, you have to print the sijil, and the sijil value about RM250 for CSS, dan kalau CCPM dan CCM bernilai RM300. I think mostly sekarang ni kalau kita go for certification pun memang ada yuran untuk persijilan lah. This is the value for yuran persijilan. Tapi sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan tak
tak go for latihan, you only need to pay for yuran penilaian RM200 dan sama ada ikutlah kursus apa yang diambil, bayar for yuran pensijilan. Temuduga juga begitu juga. Temuduga kena bayar yuran temuduga lah. Yuran temuduga RM200 dan yuran pensijilan. So these are the fees for each kaedah yang dipilih oleh tuan-tuan dan puan-puan serta kategori yang diambil, sama ada CSS atau project manager. So bagi peserta yang kompeten, you akan dapat sijil. Basically now sijil kita keluarkan untuk program penyeliaan dan pengurusan ni level 4 to level 3, 4, 5, 6 ni. For the time being sijil secara fizikal lagi. You akan dapat sijil tu secara fizikal. Tapi coming soon insya-Allah by bulan pertengahan tahun ni you will get the certificate secara ni lah maya. Dah tak perlu print sijil fizikal lah sebab kita buat all the pendaftaran secara online. Sekarang ni kalau you berminat, you kena contact CIDB ataupun you contact pusat latihan. So that's the process secara manual lagi. So jadi inilah dia sebenarnya syarat-syarat dia. So bagi tuan-tuan dan puan nak memilih kaedah 1A ke, kaedah 1B ke, jadi you tak boleh simply pilih, you kena matchkan dengan pengalaman you di dalam bidang yang berkaitan. Contohnya ini untuk untuk site supervisor, sekiranya kalau ada sijil sarjana muda dalam construction, kalau you nak go for kaedah 2 iaitu temuduga, you kena at least have 5 years experience dalam bidang ni lah. Jadi kalau tak cukup, kalau rasa baru sahaja bekerja, you kena pergi attend the latihan, program latihan dan juga after that dinilai. So basically these are all the years of experience needed for you to choose the criteria, the kaedah untuk dapatkan persijilan. This one adalah untuk CCM. CCM ni banyak sikit lah. Kalau you ada yang berdaftar dengan professional board, you boleh terus pergi ke kaedah 1B ataupun temuduga. Tapi kalau katalah lepasan, contohnya nombor 5, diploma sahaja. Diploma tapi dah kerja lama, you boleh straight away go for exam ataupun temuduga. Tapi kalau baru kerja 5 tahun, we go for latihan dululah, kena pergi dilatih dulu. Yang ini pula CCPM, same goes to CCPM, it's all about the years of experience to determine kaedah mana yang sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan pilih. So this is how the kad personal binaan looks like. Dulu kad kita memang warna hijau dan dia akan ada tray dekat situ tulis. Sekarang ni kad dia berbentuk macam ni, dia rupa Mastercard. Dia dah tak ada tulis dah dekat situ. You dikategorikan sebagai apa. Dia memang tak ada tulis. Jadi apa yang boleh buat adalah boleh key in dalam kita punya apps, masukkan IC, dalam tu tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok you ni dikategorikan sebagai apa, dikategorikan sebagai project manager ke ataupun pekerja binaan ke ataupun pekerja binaan mahir. Dan kemudian kalau ada project manager yang berdaftar sajalah. Tapi sekiranya ada sijil SKKP, dah pernah buat dengan CIDB sijil SKKP tu, dia akan tulis certified, dia akan tulis yang certified construction project manager. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sebelum ini yang dah pergi kursus dan dapat sijil SKKP ni, pergi masuk login ke dalam sistem kad hijau, sistem SIMS tu, update your green card status, your kad personal binaan status, upload sijil ni, nanti akan adalah kategori tu dalam your kad personal binaan. Sehingga proses, sebab kita belum run secara program secara online kan, after this bila sijil tu secara maya, dia akan automatic appear dalam your sistem kad personal binaan tuan-tuan dan puan-puan lah. Dah tak perlu upload sijil. For the time being memang kena sebab sijil tu secara manual lagi, secara fizikal lagi. So this is the list of pusat pentauliahan yang kita dah tauliahkan. Maaf sebab dekat sini maybe ada yang dah tarikh tamat, tapi I believe boleh dirujuk kepada pusat-pusat tersebut. Maybe diorang dah dah
extend dah hantar apa tu, cuma ni saya ni maybe tak update. So kalau CSS tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada CIDB Holdings, kepada Mega Jati ataupun kepada Shed Pro Training, ada Costrich. Next is Costrich Field Company, KLIA Training, Akademi Binaan Malaysia. So these are the pusat-pusat latihan yang menjalankan latihan kaedah 1A lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak go for kaedah temuduga ataupun kaedah peperiksaan, tak perlu hubungi pusat latihan ni sebab boleh straight away go to CIDB. CIDB HQ ataupun CIDB untuk daftar. Just nyatakan kepada kami, saya nak daftar untuk sesi penilaian saja. Nanti kita akan bagi borang ataupun kita minta you download the borang, sertakanlah pengalaman-pengalamannya sebab bila nak go for kaedah 1B, exam saja ataupun temuduga, must be attached with all the experience kan. So I go to the next slide. Yang ini lebih kurang sama juga PLP for CCM dan juga PLP for CCPM. So basically that's the thing yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. I'm not so sure sebab masa yang diberikan quite panjang juga. Cuma saya rasa dia macam straightforward apa yang kita nak bincangkan hari ni. Sebab tuan-tuan dan puan-puan nak tahu siapa yang boleh sign kan. So saya dah jelaskan those ada person yang boleh sign dan macam mana nak person-person ni nak dapat sijil. I also explain how to get the certificate. So itu sahajalah puan moderator. Maybe you want to nak soalan ke apa ke, nak bincang ke apa ke? Okey. Terima kasih Imas Ria, Puan Imas Ria atas penjelasan. Tapi kita akan buka kepada sesi question and answer. Kalau ada apa-apa soalan daripada peserta, boleh kemukakan. Okay, puan moderator, I think dekat chat ni dah banyak rupanya, tapi saya yang tak perasan, short sendiri kan, do explain kan, tapi maafkan saya. So I will go through the chat tu lah kan, just to menjawab soalan tu lah. From good afternoon, yes nampak, thumbs up. Okay, Mr. Wang Chiong ni, when will this new ruling be enforced? Okay, yang maksudnya UBBL tu lah. UBBL tu saya because I'm work with CIDB, I'm not sure bila diorang akan start to enforce sebab dia tak ada maklumkan kepada ni lah. Cuma yang surat yang dikeluarkan kepada all the PBTs tu menyatakan bahawa dah tetapkan syarat-syarat dia, tapi enforce start bila tu I'm not so sure. Must refer to local authority atau PBT itself lah. Kemudian admin nanti boleh share. Kemudian next soalan, from Datuk Dr. Harmin, berapa lama masa untuk boleh ambil penilaian selepas daftar untuk penilaian? Okay. Basically kita untuk program ni, kalau straight away daftar penilaian, kita kadang-kadang kita kena tengok situasi juga. Kalau boleh kita nak program-program yang macam ni, bila kita buat exam tu sebab kita buat di di pusat-pusat, kalau macam kata macam dekat Johor tu kita buat di CIDB Johor lah. Jadi kalau boleh kita nak kumpul beberapa peserta lah supaya dia macam memanfaatkan masa tu kan. Jadi kalau boleh kita cukup je peserta, kita terus boleh buat penilaian. Tapi sekiranya macam keperluan ada untuk segerakan apa ni, kita akan usahakan untuk buat secepat mungkin sebab nak buat penilaian ni dia tak adalah complicated, cuma kita perlu gather a few people untuk memastikan bahawa sesi tu dapat berlangsung lah. Jadi kalau cukup at least 10 ke, bolehlah kita buat. Tapi kalau macam kita buat through persatuan kan, contohnya kita buat kerjasama dengan ASEM ataupun dengan mana-mana persatuan, dia kumpul members dia, so that itu lebih memudahkan kerjasama sedemikian kan, sebab dia lebih ramai ahli dan kumpul. Okey, kita buat sesi penilaian tersebut. Kemudian apakah silibus untuk pemeriksaan? Biasanya silibus tu berdasarkan modul tu. Jadi dekat sini modul yang kita
Sekejap ya. Modul. Modul ni banyak. Sekejap. Contohnya kalau modul CCM tu, dia ada 17 modul, Fundamentals of Construction Management, Tendering Management, Site Mobilization, ada Construction Planning and Implementation, sehinggalah modul Project Handover and Management. So basically modul-modul ni perlulah diikuti. Kalau misal kata you pergi latihan, you akan dilatih untuk all the module dan di exam. Tapi kalau exam bertulis juga, sama juga. Kalau exam bertulis, kena ikut modul yang diberikan tu. Yang ikut modul yang tadi tu. Jadi, apakah syllabus? Maybe nanti saya akan tambah dekat slide tu yang syllabus modul-modul tadi, so that you boleh jadikan rujukan lah apa sebenarnya yang kita ada dalam modul tu. Bila lembaga atau kerajaan akan mengimplementasikan akta ni? Okey, untuk pindaan akta UBBL saya dah jawab tadi, kita tak ada tarikh. Tapi untuk akta 520 memang dah, maksudnya kalau you site supervisor, you memang kena ada SKKP. Itu dah memang terpakai. Kemudian kalau peperiksaan tu gagal, kena apply semua bersama yuran. Okey, kalau gagal boleh dinilai semula, ikut modul yang gagal tu, dan ada yuran lah. Yuran dia sebanyak, saya dalam RM200 untuk modul tu. Kemudian untuk CSS, tahap berapa yang layak menandatangani form G? CSS ni sebab ada level 3 dengan level 4, saya pun tak sure sebab dekat situ memang tulis CSS je lah. That means if that works, kalau you accredit dapat sijil CSS tu, SKKP CSS, boleh menandatangani borang G. Can CCPM? Ya. Okey, kalau untuk yang gagal tadi, kalau dia gagal, dia akan tahu tak modul apa yang dia gagal, dan bila dia nak bayar yuran tu, dia kena bayar per modul ataupun RM200 tu sahaja. Sekejap saya punya komputer ni low battery pula. Sekejap. Sekejap. Okey, panic attack pula. Okey, maksud tadi kalau gagal, biasanya kita boleh maklumkan dekat sini sebab secara sekarang ni manual kan. So kita maklumkan secara manual lah modul-modul apa yang gagal. Tapi lepas bila dah sistem tu, dia akan keluar penyata tu gagal bahagian mana. On the yuran itself, ada tak klik saya dekat sini Syahrizal? Ya. Syahrizal. Syahrizal, yang RM200 is it per modul atau per exam tu? Per exam. Per exam. That means katalah you gagal beberapa modul kan, you nak kena ulang lah tu kan modul tu. So you nak ambil exam tu, bayar RM200 untuk ke semua modul tersebut. Bukan per modul. Okey, contohlah kalau peserta tu pergi interview dan dia gagal, dia akan dapat tahulah modul mana yang dia gagal. Okey, lepas tu dia nak repeat balik penilaian tu, adakah dia perlu pergi interview ataupun dia kena pergi, ada kaedah lain yang CIDB akan suggestkan kepada peserta tersebut? So far macam mana Syah? Okey, biasanya panel akan tentukan peserta tu akan join kaedah mana. So biasanya dia akan saja pergi kaedah 1A lah, kaedah khusus tu. So dia akan cadangkan mana yang khusus yang gagal untuk hadiri inilah latihan dan penilaian. So mana kata dia akan hadir latihan, lepas tu dia akan duduk untuk kaedah Penilaian. 1A lah untuk penilaian. Ya. Okey. Can CCPM or CCM sign 4G form for few project sites as long as project tu you own? Boleh sebab dalam syarat tak ada cakap untuk tu je. That means CCPM dengan tu must be work with the contractor lah. The contractor, contractor yang projek tersebut dia kena sign lah. Contractor bagi projek tersebut. Kalau you ada banyak
projects, you might have a certain project and the same the same project manager kan. Tak adalah project manager tu satu je, mesti ada beberapa kot. So boleh sign lah as long as you are assigned for that particular projects. So kindly share. IOW need to sign up G form. IOW, can somebody explain it? Mr. Kam Seng, IOW. Or I skip, nanti minta siapa yang bertanya ni boleh jelaskan. Berkenaan dengan penilaian, kami dimaklumkan bahawa penilaian CCPM, FMM akan dibuat di pejabat CIDB. Nak tahu macam mana penilaian CCPM ada 16 modul. Setiap modul ada KA, 1 KA dan 40 minit. Adakah CIDB akan buat KA untuk semua 16 modul? Masa yang diambil menjadi 16 times 40 minutes. Memang kita, all the exam will be conducted by CIDB after this. Sebab because of kita ada new framework di mana pusat latihan only menjalankan penilaian saja, menjalankan latihan saja, while the assessment is conducted by CIDB. And all the exam will be handled according to the module lah. Jadi masa lama. Maknanya contohlah kalau macam soalan tadi tu 16 modul, so meaning that dia akan hadir ke pejabat CIDB untuk tempoh masa yang panjang jugalah kan? Dalam 3-4 hari bertemu pada modul tu. So satu hari tu maybe dia akan boleh Satu hari pun boleh habiskan dalam berapa modul? dalam 4 atau 5 lah. 4 atau 5 modul satu hari tu. So memang dia akan duduk di pejabat CIDB for the whole day untuk beberapa hari. Untuk for the exam. Yes. Okay, once get SKKP, any expired date on this, for the time being SKKP kita tak ada tarikh luput. So boleh pakai, that means once you certified lah. There's no recertification yet, but sekarang ni untuk trade yang skill trade ada dah yang kita buat kena ada recertification everything, tapi untuk penyelidikan dan pengurusan masih belum ada lagi. For government project, consultant mempunyai site supervisor, resident engineer, inspector of work. Adakah mereka dikira berkelayakan untuk sign di borang G tersebut? Saya rasa sebab dekat sini memang kita menggunakan terma sebagai site supervisor. So those site supervisor pun kena ada SKKP from CIDB. So kalau whatever inspector of work ke apa ke yang ada yang kalau dia dah pergi kepada program-program SKKP CIDB according to the value of the project, dia boleh boleh sign. Kalau saya yang bertanya tadi, cuma nak dapatkan clear info lah kan. So maksudnya sebab konsultan macam soalan saya tadi, konsultan jadi melantik supervision lah, RE, resident engineer dan juga IOW. So maksudnya kalau diorang ambil training tadi pun boleh sign juga kat situ, maksudnya macam tu. Dia mesti orang yang bekerja dengan kontraktor tersebut. This is a contract. This is a contractor part. Dia contractor part. Saya pun tak perasan yang consultant. Dulu consultant yang bertanggungjawab for the UBBL whatsoever. Now dia tambah tanggungjawab tu kepada kontraktor. So now the responsibility memastikan bahawa project manager is the contractor tu. Okey, maksudnya sebelum ni borang G tu ada dua item lah, maksudnya kontraktor dan juga submittee person lah. Dan sekarang ada additional site supervisor, maksudnya site kontraktor lah, kontraktor punya site supervisor. Kontraktor punya site kontraktor. Okey, baik puan. Alright, faham. So maksudnya kontraktor tu kena certified jugalah. Betul, kontraktor tu dia kena pastikan bahawa pekerja dia tu certified. Saya adalah my staff, boleh hantar untuk method interview bagi semua program. Boleh diamat dialu-alukan dengan syarat semua staf yang berkaitan tu mempunyai kelayakan seperti mana yang dinyatakan tadi.
Kemudian Encik Nick, kalau enforcement sudah mula, boleh ke buat penilaian lebih kerap, bukan nak tunggu cukup peserta untuk penilaian? Boleh. Yang ini yang kita cuba cakap tadi lah, kalau misalnya kata ada keperluan memang sebab enforcement semua tu, kita akan kerapkan sesi penilaian ni semua. Tak adalah nak tunggu. Memang kita, it's our responsibility lah, sebab kita pun tak nak nanti kalau you buat kerja, nanti enforcement datang tu, nanti kata you dah daftar tapi tak dapat lagi ni apa semua kan, tarikh-tarikh. Itu satu hal lah kan. Tapi tanggungjawab tu yang orang melakukan kerja tu, dia mesti nak ada certification tu. Okay, alright. Next. Betul, takut lama tunggu semua benda akan lupa. Okay, we try to arrange the sesi penilaian tu sekerap mungkin. Graduate engineer can sign up G-form. Okay, graduate engineer, first of all, you akan mendaftar sebagai pekerja, mendaftar kad persena binaan tu. So you upload you punya certificate degree tu, you will get the pengurus projek lah. So itu baru kategori. Jadi boleh sign tapi bukan untuk project value 20 million above. Sebab yang ni boleh yang ke bawah, 20 juta ke bawah, sebab you dikategorikan yang sebagai itu. Tapi kalau projek ni dah 20 juta, so graduate engineer ke tak graduate engineer ke apa ke, you kena pergi for the SKKP punya tu lah. SKKP punya program, sebab 20 million mesti certified, ayat dia certified by lembaga. So untuk CSS, adakah penanda tangan yang layak mengikut subkategori yang diperoleh dalam sijil SKKP? Contoh, building architecture dia cuma ada dapat BA14 landscaping. Adakah dia layak untuk tanda tangani 8 jenis form G tersebut? Okay, yang ini pun soalan ni a bit, saya pun tak not to say mahir on this, because I memang tahu bahawa sebab CSS tu dia ada kategori-kategori dia kan. Jadi sama ada bila dia sign tu, dia boleh sign all ke tidak ke. I think yang ni, Syah, kalau misal kata we don't have the answer right now, we will get back Kita ni lah ambil kepada malam dulu. nanti. Sebab yang soalan ni memang saya tak dapat nak bagi jawapan at this point. Tapi I take note and I try to convey the answer to Megajati untuk share dengan the rest of participant today. So sorry on that. Penilaian 1A kena physically datang ke CIDB dan tulis tangan ke? Okay. Yang ni memang at this point memang kena physically datang ke CIDB ataupun mana-mana tempat yang kita letakkan sesuaian. Tapi for the future, we are looking towards into make it secara ni lah, secara digital. Tapi cuma sekarang ni masih lagi fizikal dan perlu datang ke CIDP. Tulis tangan. Syah, tulis tangan ke ataupun kita provide Kalau dalam sistem kita boleh guna laptop lah, online lah. Tapi sebab sekarang ni belum dalam sistem, jadi tak boleh nak type. So kena tulis tangan. Tulis tangan Untuk ijazah yang bukan berkaitan, boleh sign borang G. Okay, ini bukan cerita pasal ijazah. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham bahawa nak sign borang G tadi, kena ada kategori-kategori yang tadi tu. Sama ada you certified, ataupun kalau you tak certified, you kena di bawah kategori yang berkaitan, yang bila you daftar persena binaan. So masa you daftar persena binaan, kalau you upload sijil administratif, so you akan jadi admin lah. Jadi bila jadi admin, you tak boleh sign borang tersebut. Okay? Hanya yang dikategorikan sebagai project manager sahaja yang boleh sign borang tu. Okay, borang G. Okay. Mr. Hadrin Ahmad, penilaian 1A itu akan dijalankan oleh pihak PLB atau perlu ke CIDB? Okey, sebelum ini memang PLB yang buat latihan dan selepas latihan dia akan terus nilai. Tapi because of kita punya framework yang terkini yang kita dah start tu jalankan pada tahun ni, penilaian memang perlu dibuat oleh pihak CIDB. Dia ada pengasingan lah dekat situ, because ada macam kata orang ni buat latihan, orang ni akan nilai. Beza dekat situ ya. Okay. Gagal banyak sikit baloi. Oh, janganlah gagal.
I think everybody kena ada well experience lah. Rugilah nanti gagal. Okay, sebelum ini project manager tak perlu sign on any form G kan? Cuma consultant sahaja kan? Is it PM untuk main contractor sahaja yang boleh sign? Okay, betul. Sebelum-sebelum ni memang consultant saja. Sekarang ni contractor kena sign. Your contractor. So those contractor siapa? Bukan PM saja. Apa nama? Safety site supervisor pun boleh, tapi kena ikut nilai projek. Ikut nilai projek yang tadi explain. Kalau 20 million above, memanglah project manager saja ataupun pengurus pembinaan saja. Tapi kalau project value daripada bawah daripada 1 juta tu boleh site supervisor boleh. Okay, berapa lama masa untuk interview? Sebenarnya kita ada letak garis panduan lah dalam 30 minit, ada yang 40 minit, ada 40 minit. Bergantung kepada panel masa tu. That's why kita kalau satu hari tu kita tak boleh interview ramai-ramai sangat sebab kita setkan timing macam tu. Ada tak platform untuk public semak senarai personal yang dah lulus SKKP, CCPM, CCM, SSS? Okay, for the time being yang senarai tu kita belum lagi. Syah, senarai tu dah publish ke? Ada publish dekat mana-mana ke peserta-peserta yang lulus SKKP ni? Dalam website ada untuk CCPM. So yang terbaru ni kita tengah kumpulkan untuk masukkan dalam sistem tu. Untuk tuan-tuan puan just nak semak siapa all those person yang tu lah. Okay. Oh, tadi dah jawab ya, IOW, minta maaf. Kemudian, what is PMC for few contractors? Is it also can sign on behalf of few contractor for few project site? What is project management consultant for few contractors? Project management consultant. As far as I punya pemahaman is those who sign is on yang bekerja dengan syarikat kontraktor tersebut. So yang ni I have to check back whether the PMC is working with the contractor ke apa ke, sebab yang ini memang peraturan baru, memang kena orang yang mendirikan projek tersebut lah yang buat, bukan yang consultant, yang kontraktor tu. Sebab consultant they have their own part, dia memang dah buat dah daripada lama dulu. Okay, this one is now on the contractor part. Borang G dulu, bahagian kontraktor, director kena sign. Sekarang project manager yang certified yang kena sign. Okay. Betul. Sekarang ni memang, tadilah kategori-kategori tadi. Penilaian kaedah 1A, CSS pun sama ke tuan. Tadi tidak mention. Kaedah 1A, sama juga kaedah 1A. Ada juga kaedah latihan dan penilaian. Macam mana kontraktor nak mohon SKPF 02, SKPF 02 ada tak? Okey, macam ni. Untuk pendaftaran kontraktor, facility, sama ada F01 atau F02, masa nak daftar tu, you tahulah syarat-syarat ni. Ini mendaftar kontraktor, mendaftar kontraktor je. Jadi, bezakan bila saya sebut kontraktor dengan personal. Personal means orang. Kontraktor tu syarikat. So selepas you dah daftar kontraktor tu sebagai F01, F02, kemudian you masa daftar tu you kena ikut satu kursus lah. Kursus pendaftaran kontraktor FM ni. Selepas itu bila you nak renew, you punya pendaftaran kontraktor facility tu, semasa itulah you memerlukan orang-orang yang ada SKKP FM atau FME ni dalam syarikat ni. Masa renew. Jadi masa nak daftar mula-mula tu tak perlu ada FME atau FMM, tak perlu. You perlu hadir khusus yang dianjurkan berkaitan dengan kontraktor punya tu, khusus tu. Kemudian you punya director yang kena pergi. Lepas tu you buka syarikat, tapi bila you nak renew, you kena pastikan bahawa you have the personnel yang ada SKKP, FME dengan FMM. So ni dah keluar sikit tajuk daripada CCPM dan CCM. Oh, saya pula ambil cuti. Kena ambil cuti. Tarikh exam akan ditentukan oleh pihak CIDB ke? Ya, tarikh exam akan ditentukan oleh pihak CIDB. Tapi macam tadi ada one of the participant kata you have so many ramai pekerja. So kita boleh sesuaikanlah dengan tarikh nak buat exam tu bila, apa semua in terms of location dan sebagainya.
Sejak SKK. Puan. Ah, Okay, contohlah kalau peserta tu dah dapat tarik untuk pergi penilaian, tiba-tiba on that day dia tak dapat hadir lah. So, maybe lah dia sakit ataupun ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Adakah dia akan dapat tarikh baru ataupun macam mana dia punya proses tu? Kalau saya batalkan terus nanti kejam orang kata sebab dia tak dapat elak kan. Okey, yang ni biasanya sebab sekarang ni benda ni belum lagi online, so bila tak dapat hadir atas sebab-sebab yang tak tertentu, sebab-sebab tertentu kena maklumkan kepada CIDB lah. Especially kalau misalnya kata you nak tukar, sebab kalau ikut sekarang ni, kalau online kita allow for penukaran tarikh tapi kena ada ample time untuk penukaran tarikh. Tapi kalau tak boleh hadir semasa hari tersebut because of sakit ke, jatuh motor ke apa ke, sebab biasalah kita dah banyak dah terima ni, kena bagi bukti lah untuk kita reschedule ke tarikh yang lain. Tapi bila kalau you ada urusan lain, nak reschedule tu tak boleh kerap. Dia ada sekali je boleh reschedule. Yang tu. Okay? Lepas tu Jadi, satu lagi, Assalamualaikum Puan. Okey, kita teruskan. Soalan? Ya, sama sikit daripada yang berkenaan dengan tarikh penilaian tu. Macam CIDB dia tak ada buat ke macam satu master plan tarikh penilaian. Contohnya every quarter ke, setiap 3 bulan, bulan 3, bulan 6, bulan 9, bulan 11 kalender ke. lah, maksudnya kalender. Kalender, yes ada tak? Buat masa sekarang ni kita memang tak ada kalender kalender tersebut lah. Sebab sekarang ni, sebab kita bila you kalau you pergi 1A dengan 1A tak ada masalah sebab lepas you buat latihan you ikut kalender you ikut kalender training provider kan. Cuma untuk penilaian sahaja for the time being kita tak ada lagi, tapi boleh dipertimbangkan. Cuma bila ada kalender ni, bila kita dah susun-susun assessor apa semua tu, bila orang nak masuk tu kadang-kadang seorang, lepas tu nak masuk kadang-kadang tak ada tu. Jadi sebab gini, pada pandangan saya kita perlu ada satu kalender supaya orang macam PLB ataupun personal yang nak attend latihan, jadi kita ada satu guideline. Okay, you nak attend penilaian bulan 3 for example, so you kena siap-siap terus lah pergi buat attend kursus ke ataupun prepare dia punya dokumen ke sebelum bulan 3. Jadi dekat ini saya rasa lebih organized tu, instead of bergantung kepada permintaan. Kalau permintaan, saya rasa mungkin lagi sukar untuk pihak CIDB sebab permintaan ni tahu je lah kalau kat market mungkin baru 4-5 orang. Jadi mungkin itu akan menyusahkan dari segi pelaksanaan penilaian dan juga sukar jugalah untuk personal yang dekat market untuk attend. Pasal saya pun ada plan untuk mengambil penilaian juga. Kalau tidak ada satu jadual kerangka every quarter ke macam ni, jadi kita nak plan jadual kerja, jadual penilaian, jadual untuk kita menyediakan report. Jadi itu agak sukar lah bagi kita. okey, baik tuan, boleh dipertimbangkan sebab sebelum ni bila kita dah buat tarikh tu ada masalah lain pula. Tapi tak apa. It's okay. Dah kita pernah buat sebelum ni, cuma masalahnya tak ada peserta, so kita nak reschedule balik kan. So, kalau tak ada peserta, kita boleh maknanya contoh bulan 6 tak ada peserta kan. Jadi secara automatik boleh dibatalkan kelas bulan 6. Jadi penilaian tu akan pergi kepada penilaian bulan 9 pula. Jadi market ataupun orang ramai akan lebih aware dan lebih dapat susun jadual masing-masing lah. Macam tu. Sebab kalau untuk saya faham tuan. It's just that kita share dengan you pengalaman yang lepas bila ada satu peserta, dua peserta, bila kita reschedulekan orang yang dah bayar tu kepada bulan 9, dia pula yang tak setuju bulan 9. Macam itulah. Tapi tak apa, since this is cadangan untuk penambahbaikan, we will look into it. Okay, tuan? Terima kasih. Okay, kemudian SKKP FMM Healthcare ada tak? Sekarang ni SKKP memang kita ada general saja FME dengan FMM untuk both boleh terpakai untuk F01 dan F02. Modul untuk healthcare belum ada lagi rasanya, belum dilaksanakan lagi. Macam ni, setakat ni sebab untuk kontraktor F02 healthcare, dia tidak dia memerlukan satu lagi CJ certificate CHFM yang dikeluarkan oleh
pihak UIA ataupun pihak Unimas ataupun UMS. Jadi sebab itu saya tanyakan kalau kenapa tidak ada SKKP khusus untuk FM Healthcare. Ini dikeluarkan oleh CIDB. Sekarang ni belum ada lagi sama ada modul tu dah under development ataupun apa, tapi I'm not the person who can answer this question because dia bukan sekarang di bawah ni lah. sasaran kita sekarang ni kontraktor healthcare apa nama ni dia sudah ada memang di market pun, kalau kita semak pun memang ada kontraktor F02. Jadi untuk F02 kontraktor sekarang ni dia agak sukarlah apa nama ni untuk memenuhi keperluan Cikgu Ahmad Sharif, Ya. saya faham your consideration, but I think we should focus on today punya discussion is on CCPM, CPM, CCS tu. I think banyak soalan tuan ni ke arah facility management. You can directly contact to us later lah. Berkaitan dengan FMM dengan FME. Contact person number boleh dekat belakang chat. Nanti I will share towards the end of this presentation. We will finish all the question first ya, tuan. Okey, terima kasih. Boleh ke limit exam KA tu kepada 2 hari maksimum? Susah nak minta cuti kalau 3 hingga 4 hari hadir ambil exam. Kita boleh pertimbangkan untuk melihat kembali keperluan untuk memenuhi exam ni punya modul macam mana. We will look into it, tapi sebab at this point saya dengan Encik Syarizal ni kita bukanlah orang yang membuat modul tu. We have another department who look into the module. For the time being kita adalah orang yang melaksanakan proses ini, but kita ambil maklum this komen sebab mengambil masa yang lama untuk exam. Dan kalau PM kerap tukar, maybe halfway during masa construction dan sign off pun, at the end of the day impact akan effect CCC ya. I'm not the person yang nak menjawab soalan yang berkaitan dengan ni, tapi kelayakannya telah dinyatakan sebegitu. Kemudian orang yang sign tu adalah orang yang bekerja dengan kontraktor tu pada tarikh yang dia sign tu. Basically that's my understanding lah orang ini. Kemudian effect CCC tu saya tak sure sebab kalau borang tu dah memenuhi syarat, I think it depends on kepada pihak yang berkaitan lah untuk tengok borang tu macam mana. Dia pun di mana kita boleh rujuk senarai nama pemegang CCPM jika perlu dapatkan tanda tangan untuk sign borang. Senarai nama tu macam Syarizal kata tadi, boleh dapatkan di website CIDB. Cumanya dia bukan projek tu, you own a project, you boleh dapatkan tanda tangan mana-mana sahaja CCPM yang berdaftar. Dia must be work with you lah, the contractor yang bekerja di tapak tu. Bukan, it's not macam projek ni you own a project tapi you tak ada CCPM tentu, you ambil je sign siapa mana-mana CCPM yang berdaftar dengan tu, and it doesn't work that way. Dia kena yang bekerja dengan kontraktor yang mendirikan projek tersebut. Boleh tak inform atau update peserta sekarang sekiranya ya? Dah. Saya yang tanya soalan tu tadi. Jadi tujuan kita tanya soalan sebab kita perlukan senarai nama ni bila kita nak mula satu projek. Mungkin dalam keadaan kita sekarang kita tidak ada CCPM yang ready made. Jadi yang paling cepat kita dapat from the market. Jadi nak tunggu penilaian dengan proses semua mungkin setengah tahun ataupun setahun, sedangkan dia belum kerja dengan kita. Jadi kalau nak cari di belakang lagi susah. So that's why kalau ada senarai nama tu kita boleh pitching at the before project start lagi. Jadi saya dah tanya lagi tadi, kalau ada minta tolong sharekan link tu sebab saya cari saya tak jumpa dalam website CIDB. Mungkin di kawasan yang saya tak pandai carilah. Tapi kalau ada direct link pergi ke situ mungkin kita boleh share dengan peserta kita lah. Jadi nanti, itu tujuan dia. Nanti saya akan minta Syah kongsikan ya. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Sebab kita perlu senarai tu awal untuk nak masuk projek. Kalau tak ada orang lagi, dan kita kena cari orang itu untuk jaga projek kita daripada awal. Jadi kita perlukan orang tu daripada awal dan kita perlukan pitching station tu lah. Mana nak cari orang ni semua. Okey. Boleh tak inform atau update peserta sekarang sekiranya ada exam atau less terlokasi? I think we don't have that list sekarang. Dia sebab depends on tu. Ada ke yang dah mohon untuk kaedah 1B Syah? Exam. 1B. 1B. Ada tak peserta yang dah mohon? Dah ada yang mohon.
Dah ada tak yang lokasi dengan peserta tu? Lokasi so far kita buat dekat di site DB Selangor itu. CDB Selangor. So coming soon ni ada ke? Kalau ada boleh beritahu dengan peserta lah next to bila, ataupun dah penuh ke macam mana? So far belum lagi, sebab itu kita dah berbincang dengan Megajati jugalah mengenai apa ni, kita buat kaedah 1A tu, nilai kaedah 1A. So boleh sekali-kala nanti dengan kaedah 1B nanti. Nanti kita akan bagi tahu tarikh lah nak buat tu. Okay. SKKP level 5 and level 6 ada buat PA ke semasa penilaian pejabat CIDB, berapa lama masa diberikan, atau PA sebelum, atau buat PA sebelum hari penilaian? Level 5 dengan level 6 memang ada PA, tapi PA ni diberi masa berapa? 2 minggu 2 minggu untuk ni kan? Buat ni. Syah. PA biasanya bagi tempoh sebulan. Sebulan. Sorry, bukan 2 minggu. Sebulan untuk you balik dan buat order tu, kemudian submit kepada kita balik untuk kiranya untuk KA dia akan jawab secara fizikal dekat pejabat CIDB. Soalan PA tu dia akan balik di rumah dan jawab selepas sebulan dia kena submit ke CIDB. Betul. So dia akan ambil tempoh maybe dalam sebulan lebih untuk disiap ke penilaian dan dia hantar ke CIDB. Dan bila masa tempoh masa CIDB untuk keluarkan SKKP tu, ada tempoh tak Puan? Sekarang ni for the time being kita tetapkan dululah, sebab nak tetapkan awal dia bergantung kepada assessor juga, sebab assessor sekarang ni tak banyak. Assessor for CCPM dengan tu orang yang menanda kertas soalan apa semua tu kan, assessor apa semua. So sekarang ni ditetapkan sebanyak lepas kita terima tu kita akan keluarkan sijil dalam tempoh 30 hari Aisyah. 30 hari. Maknanya dari akhir penilaian lah. Contohnya ada 16 modul kan tadi. So 16 tu dia tempoh tu 30 hari lah. Kalau misalnya kata modul tu dia submit, kemudian lepas modul tu PA tu disubmit, so lepas 30 hari daripada submit tu kita akan keluarkan SKP, sebab dalam tempoh 30 hari tu kita nak collect all the PA punya tu from the orang yang menilai tu kan. CIDB kita mengeluarkan sijil, tapi kita appoint kita panggil pemeriksa atau penanda markah untuk menanda markah-markah tuan-tuan dan puan-puan ni lah. Kita ada maknanya kata pemakluman kepada peserta selepas macam Cik Syah cakap tadi 30 hari akan dapat persijilan. So peserta ni akan dimaklumkan melalui surat lah, surat pemakluman. Sekarang ni manual lagi surat. Selepas ni melalui sistem. Sekarang ni surat manual. Berapa lama je SKKP? Ni saya dah baca dia buat PA. PA dah buat. Jadual penilaian SKKP pertama tahun 2023 ini bila ya? Macam saya teraskan tadi, for the time being kita tak ada jadual, tapi boleh dipertimbangkan untuk kita keluarkan jadual tadilah. Kita akan tengok juga tarikh-tarikh latihan-latihan yang PLB hantar, sebab PLB ni bila dia nak buat latihan tu dia akan serahkan kita pada tarikh-tarikh latihan lah. Jadi kita akan try to matchkan sesi-sesi penilaian tu dibuat sekali dengan kaedah 1A tu. Maksudnya you pergi latihan dulu, bila nak penilaian tu those person yang nak go for assessment boleh join dia tu lah. Tapi kita akan tengok balik macam mana, sebab mungkin penilaian kalau 1A tu PLB buat dekat tempat dia ke macam mana ke, kita akan susun balik. Dan untuk jadual ni akan dipertimbangkan. Untuk penanda tangan form G, adakah CSS yang layak cukup sign saja atau ada job profesional sebagai CSS seperti mana job IR atau AR? Job tu tak ada. Kita tak ada sebut job IR atau AR. IR dan AR tadi tu dia ada syarat kelaikan untuk masuk kepada SKKP tadi lah. Dia ada sebanyak syarat tu. Tapi nak sign mestilah ikut value projects dan mesti ada SKKP ataupun CSS yang bernilai projek 1 juta ke bawah. CSS tu mesti ada SKKP daripada CIDB. Puan-puan, saya rasa maksud soalan ni dia tanya macam contohlah kalau CSS, CCM, CCPM ni dah ditauriahkan dan dia dapat dah SKKP,
dan dia layak untuk sign borang G tu, adakah ada satu chop ataupun kita Yang ni saya chop? rasa macam dah viral dah benda ni. Ada chop-chop CCPM ni. Tak ada, CIDB tak ada buat chop-chop tu. Salam Puan. Assalamualaikum. Ah, Boleh dengar? salam je Cik Tuan. Okey, sama Hafiz. Okey. Untuk yang berkaitan dengan soalan yang dia tanya ni, yang pasal chop ni, sebab bila kita nak submit borang CCC together dengan borang G tu nanti, adakah dia nak bukti, maksudnya kena letak CJ yang dia ni ada berkelaikan SKKP. CJ SKKP tu. Sebab kalau just setakat sign, saya rasa semua orang boleh sign je kan. Belum bercakap Boleh, siapa-siapa pun boleh sign. Tapi nanti kalau PBT semak, dia akan semak, kita akan buat semakan melalui inilah, sistem lah. Semakkan orang tu melalui sistem. Jadi sekarang ni, yang ni I think this is between, I don't know how CIDB, sejauh mana dengan CIDB dengan PBT punya integration system. Tapi for the time being memang tak ada chop-chop yang kita buat sekarang ni. Walaupun sekarang ni kita tahu ada beberapa persatuan dah keluarkan chop-chop tu on behalf of CIDB. Tapi CIDB memang tak ada keluarkan chop yang berkaitan lah. Maksudnya even tak perlu attach CJ SKKP tu lah. For the time being tak ada requirement untuk attachkan sijil tu dalam borang tu. Cumanya orang yang sign tu kalau disemak dia punya maklumat apa semua tu disemak through sistem lah. Itu je. So, kalau dalam sistem kita tak ada, jadi dia tak credible lah to sign that particular form. Sebab sekarang ni macam saya kata, program kita ni secara manual lagi. We are in the middle of upgrading our system untuk daftar dan integrate semua secara ni lah, online. Tapi for the time being memang tak ada lagi chop yang sedemikian untuk menjawab soalan ni lah. Tapi kalau ada arahan future untuk memperkenalkan chop-chop tu untuk memudahkan rujukan, that's another thing lah yang kita akan update from time to time. Yang ni saya menjawab keadaan situasi sekarang ni. Okay Tuan, boleh? Okey. Okey, terima kasih ya. Dia Puan, kalau dah dapat sijil kecekapan kemahiran penyelidik tapak minyak tauliah dari CIDB 2012, boleh sign borang G ke? Syah, yang ni sijil kecekapan ni samalah kan dengan SKKP kan? Semua dulu kita bagi sijil kecekapan. Sekarang dulu nama-nama boleh je. sebab kita punya sijil ni macam saya kata ni, for the time being dia tak ada tarikh expired. Okey. Masa penilaian 1A kat CIDB boleh ambil rujukan ke, contoh bawa buku nota masuk. Syah ni close apa nama? Tak boleh close book. Tak boleh. Close book. Dia close book assessment. Dia jawab 2 soalan daripada 4 soalan yang dinyatakan. In my opinion, habislah ujian 3 hingga 4 hari. Just my one saya suggest, why not kita buat penilaian di PLB atau persatuan instead of CIDB, since masyarakat kata via association adalah lebih senang. Okay, betul. I agree with via association is memang mudah untuk dapat apa, tapi memang CIDB boleh yang kena datang, yang bawa soalan, yang menguruskan sesi sesi tersebut mesti orang CIDB. Sebab dia kena ada separation of those person yang buat latihan tu dan orang yang menilai. Tak boleh orang yang latih tu dia nilai, because kat situ nanti ada sebab kita tak apa perkataan tu saya lupalah. Tapi macam tu lah, dia memang ada separation. Impartiality. Impartiality. Saya nak cari perkataan impartiality tu. Impartiality. Dekat situ, because of kita punya program latihan SKKP di CIDB adalah mengikut framework CSQF, di mana dalam framework CSQF tu dah menyatakan bahawa orang ni buat modul, this person buat latihan, dia ada person yang akan buat penilaian dan sebagainya. Dia ada perkara-perkara tersebut. Adakah CIDB open untuk reschedule assessment date jika saya tak available pada tarikh yang ditetapkan? Okay, yang ini tadi saya dah jawab dah. Kalau untuk sistem kita akan bagi 3 hari sebelum, boleh reschedule sekali. Tapi sekarang ni kalau tak ada sistem, you boleh contact dengan pegawai CIDB untuk
reschedule ke, urusan tak dapat hadir ke dan sebagainya. Bagi saya kalau pergi CIDB ambil ujian 3-4 hari memang not convenient. Mohon CIDB boleh consider. Yes, insyaAllah we will consider that. React tu ada tak platform UTK? Kejap dulu, Puan Masrah, minta maaf. Lagi sekali Saya. tadi. Yang berkaitan dengan impartiality tadi, sebenarnya dia tak ada dalam CSQF, saya dah baca. Dia ada dalam ISO. Oh, ISO, sorry. ISO 17024. Tapi kita Jadi towards that. ya, understand. The problem is kalau kita buat macam tu, itu praktis yang satu-satunya ada pada masa sekarang di CIDB. Kalau kita tengok universiti pun praktis benda yang sama. Universiti lecturer tu lah yang bagi soalan, lecturer tu yang marking, lecturer tu yang bagi convocation. Jadi saya tak rasa benda tu satu kesalahan. Cumanya pihak CIDB perlu jadi macam agensi yang memastikan semua peraturan di dalam pengajaran, delivery, pemakahan, persoalan, semua ikut framework yang dibenarkan. Jadi I take note tu Dr. Arkam. Yes, yes, I faham tu. Jadi dia create pelbagai isu yang sekarang ni Puan sedang hadapi lah dengan kita punya peserta. Kebanyakannya tanya tentang 4 hari tadi. So 4 hari tu macam mana satu orang boleh bercuti untuk mengambil penilaian selama 4 hari sedangkan dia sibuk di tempat ni. Ada banyak orang tanya benda tu. Mungkin saya ini satu isu serius lah yang menjadi apa kata orang tu cabaran baru lah untuk kita semua lah dalam industri ni kan. Betul, saya setuju. Yang tempoh masa tu, we will look into the tempoh masa. For the time being, the assessment will be conducted by CIDB, the training part will be conducted by PLB. So in order for us to at least assist all the peserta tu, we will look into the timing so that timing tu will consider to shorten lah instead of mengambil masa yang lama tadi. I take note sebab banyak komen on the timing tu kan. So saya akan sampaikan to the management tadi. Alright, Encik Syah boleh share. Nanti we will share the CCPM punya tu, but not bukan sekarang ni lah. We will share later. If contractor, project manager sign the G form, does consultant still need to sign separately? Konsultan memang dia ada borang yang berbeza, saya rasa. Yang ni yang borang yang G ni yang kontraktor yang kena sign. Kalau staff saya 10 orang pergi penilaian 3-4 hari, siapa nak buat kerja, saya akan menjawab soalan yang tadi tu. For the time ni itu yang ni, tapi saya will take into consideration untuk shorten the time tu macam mana. Okay. Replying to what is PMC for few. To clarify, say CCPM for CCM acting as PMC for few main contractors. Ni tadi, I think saya dah jawab dah tadi. Boleh ke saya nak tunggu assessment bila CIDB dah buat online? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Cumanya sebab sekarang ni saya bukan cakap nak apa, tapi kalau site supervisor tu tak ada online ke, tak online ke, it's a requirement by act. You must have the SKKP. Jadi tapi kalau yang akta UBBL tadi tu, I'm not so sure bila dia nak start enforce. Tapi saya cakap on behalf of CIDB because it's related to akta 520. So if enforcement officer go to the to the site, mendapati bahawa pekerja tersebut tidak mempunyai SKKP, jadi there's a possibility compound akan dikeluarkan ataupun macam mana. Tapi tak boleh nak jawab bahawa saya nak tunggu online tu assessment, the assessment to be conducted online because memang dah ada metodologi dibuat secara fizikal ni. Cuma yang online tu kita from time to time nak memudah cara the assessment. Assalamualaikum Puan. Okey, saya nak tanya, kalau kita refer kepada borang G1, contoh saya ambil contoh borang G1, dia ada bahagian A, bahagian B, di mana A adalah kontraktor, yang mana yang sepatutnya yang person yang ada SKKP lah untuk sign kan, ganti pada dulu biasanya project director lah yang akan sign bahagian kontraktor ni, betul? Jadi sekarang ni tukar kepada person yang ada SKKP. Yang ikut value project, ikut value project. Yes, yang kita lihat tadi lah. Okey, katakanlah bila kita nak submit kepada CCC, kata projek yang dah siap CCC, so dia nak ambil projek yang mana? Kalau ikut sefahaman saya, kalau anda UBBI yang dia enforce itu starting for earlier 2023, kalau tak silap saya, awal tahun ni lah. Jadi kalau projek yang sebelum tu dibuat, projek yang sebelum 2023, adakah benda ni kena implement juga?
itulah Tuan, saya pun sebenarnya nak cakap yang in terms of start implement tu apa semua tu, saya tak tu because of akta tu not owned by CIDB, it's by local authority, by PBT, by apa ni tadi Majlis lah. jadi saya tak dapat nak tentukan bahawa diorang dah start nak implement yang berapa tu grace period dia tak nyatakan dengan jelas bila nak sama ada sekarang ni grace period ke, dah start ke, belum ke, tak ada. Jadi I don't have the answer on that particular question. Sebab saya ada satu projek yang mana sekarang ni semua tak nak sign, melainkan dia orang nak tunggu yang inilah yang ada SKKP inilah. Tapi masalahnya projek tu dah start sebelum tahun 2023. Itu jadi isu sekarang ni. Boleh ke Tuan rujuk kepada pihak PBT instead of kepada CIDB yang berkaitan dengan ni, sebab kita tak enforce benda tu. In fact kalau kita saya nak menjawab pun saya tak ada jawapan. Okay lah, tak apa, saya cuba hubung dengan PBT lah yang sebab dia yang enforce that regulations. Okay, thank you Pan. Sama slide sebelum ni tak ada peserta sebab tak diwajibkan kot, sekarang dah ada sekila. Betul Tuan, sebenarnya sekarang ni memang kita bukan nak cakap apa, because of ni dah diwajibkan, kita pun nak menyediakan fasiliti yang cukup. Fasiliti ni maksudnya bukan sahaja pusat, orang yang nak menanda kertas tu, tenaga pengajar, orang yang nak menilai, sebab selama ni orang-orang ni pun ada berapa kerat saja. Jadi bila dah jadi wajib ni, CIDB berperanan untuk menyediakan all those facility tu, termasuklah kalender training, will look into the the timeline for that particular assessment. So these are the things yang CIDB perlu buat. Yang ini betul, peranan CIDB memang betul. Satu modul tu berapa banyak soalan? Ada modul tu ada 4 soalan tapi kena jawab 2 tak silap saya. Saya dah menduduki temu duga dan mendapat perakuan kecakapan penyelidik pembinaan sebagai penyelidik tapak binaan bertauliah, mendapat 10 mata CCD. Apa kegunaan mata CCD? Okey, sekarang ni kalau bila Tuan pakai kecakapan ni, maksudnya dia sijil lama lah kan. Dah kira tu sijil tu masih valid lagi. Maksudnya Tuan ni adalah penyelidik tapak binaan yang diakredit oleh CIDB. 10 mata CCD tu dapat untuk syarikat kontraktor ni, bila dia nak renew pendaftaran kontraktor, dia kena ada mata CCD. So mata-mata tu lah yang menyumbang kepada pendaftaran tadi. Tapi ini dah lama, mungkin dah digunakan kot oleh Tuan punya majikan. 1 month, then how long my staff can get the certificate? So I already explained that's the timeline for the time being untuk mendapatkan sijil tersebut. We are trying to improve through the system. Hopefully nanti everything akan lebih cepat lah untuk dapatkan the certificate. Borang G yang baru perlu kontraktor, konsultan dan pemaju to sign. Kerja tanah, pemaju project manager with CPM, SKP baru boleh sign. Dalam borang G tersebut dia ada tulis lah, kalau ikut value. Kalau borang G tadi kan borang G banyak tadi, borang G 1 sampai ada 8 borang tadi. So yang tu depends on the value. Kalau value project tu kurang daripada 1 juta, so kita benarkanlah construction as certified site supervisor to sign. Sebab yang tu dah dipersetujui. Sesi ni tak sesuai untuk banyak argument, kos ambil banyak masa. Terima kasih atas pandangan berikut. Saya cuba jawab apa yang boleh. React to sesi tak sesuai. Okay. Kalau siap PA awal, boleh submit awal. Boleh. It's just that kita punya submission kepada assessor, appointment of assessor tu kita hantar sekali lah untuk dia menanda kertas-kertas tersebut. Kurang workload pemeriksa. Kita will look into it lah, nak hantar tu, sebab kadang pemeriksa ni ada yang nak sekali hantar, ada yang nak sikit-sikit. Tapi kesimpulannya that's a timeline lah juga. Kalau untuk semua orang hantar, is dalam tempoh 1 month untuk for PA punya assessment. So any other soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Alright, so Assalamualaikum Puan Ria.
Ya saya. Waalaikumsalam. Okey, tadi pun puan ada menyebutkan yang CIDB sendiri kurangnya pemeriksa, lepas tu pemeriksa tak ramai dan sebagainya kan. Alright, so kiranya bagi pemegang-pemegang yang sijil SKKP yang sedia ada semua, kalau individu ni berminat untuk jadi trainer bagi pihak CIDB, apa langkah dia pula? Macam mana kita nak buat? Ataupun macam mana kami sebagai personel binaan ni dalam kata lain nak tolong meramaikan pemeriksa tu? Betul. Dan ni apa namanya, sebenarnya sedang dilaksanakan oleh inisiatif ni untuk meramaikan ni sedang dilaksanakan oleh Encik Rozaiman, which is pengurus besar bahagian pentauliahan. Encik Rozaiman ni akan mentauliahkan pegawai penilai, assessor. Jadi perhaps apa nama ni, later I will share contact of this bahagian untuk dirujuk lah macam mana nak jadi apa nama, sama ada penanda markah ke ataupun assessor ke untuk apa nama ni, CCPM dan CSS ataupun CCM ni. Kalau daripada pendaftaran melalui CIMS pula macam mana puan? Sekarang ni sebenarnya boleh daftar, cuma sekarang ni kita kan tengah re-engineering sistem kita. Saya sebab saya not in the department yang tu, saya rasa pendaftaran tersebut dia tengah tutup. Jadi kena rujuk kepada dia macam mana untuk daftarkan. Selepas ni, lepas re-engineering ni siap, siapa yang layak tu boleh daftar dan dia akan melalui proses lah. Dia akan adalah proses dia. Cuma sebab proses re-engineering sedang berlaku kepada sistem, jadi kena ditanya secara manual kepada pihak yang berkaitan. Okey. Untuk location from Mr. Yu, location untuk buat assessment ni kita akan sebenarnya tengok kepada peserta tersebut lah. Kalau ada lokasi-lokasi yang bersesuaian tak jauh daripada yang ramai-ramai tu, kita akan pilih tempat tu. Cumanya yuran penilaian, yuran penilaian yang kita collect is RM200. Jadi fasiliti yang kita pilih pun tak bolehlah tiba-tiba nak apa nama yang tak sesuai kan, sebab kita nak yuran tu kita gunakan untuk bayar penanda kertas, pemeriksa markah, dia orang punya TNT dan sebagainya. Jadi kita akan tengok on the costing juga untuk ni. Tapi for the assessment to be conducted online, future insyaAllah will be there. Cuma tengah buat dalam proses re-engineering. Okay. Any other question? Puan, yang untuk penilaian by modul tu, peserta perlu mengikut susunan modul ataupun dia boleh je pilih modul mana dulu yang dia nak jawab? Yang ni saya dah rujuk Cik Syah tadi, dia kata perlu ikut susunan modul yang diberi. Oh, so mana kata dia akan kena modul 1, modul 2, modul 3 macam tu lah. Dia tak boleh skip kita buat jadual modul yang dia minat lah. Dan kalau kes tu, Cik Syah, kalau kes yang apa panggil? Repeat modul macam mana? Ada juga dibuka juga? Dibuka juga. Maknanya kita akan slotkan sama dengan kaedah 1A tu lah. Maknanya dia akan masuk kat mana modul tu run lah? Ya, betul. Okey. Maknanya untuk repeat modul masih lagi dibuka lah. Kalau dia kena hadir satu modul, dia boleh hadir. Betul. Dia buka. Tapi bayaran dia macam mana tu, Cik Syah? Bayaran per exam tu. Tak kira dia satu modul ke atau 2 modul, maknanya kita kira RM200 lah. Maknanya siapa yang datang penuh, yang 8 modul CSS pun 200, yang datang satu pun bayar 200 juga, macam tu? Betul. Satu modul? Okey, terima kasih. Ada soalan lagi dekat chat ni, Puan? Tak boleh ke soalan dan semakan dibuat oleh CIDB tapi dihandle oleh PLB selepas latihan untuk kaedah 1A? Tak boleh ke soalan dan semakan dibuat oleh CIDB tapi dihandle oleh PLB? For the time being, sekarang ni proses dia yang saya katakan bahawa latihan dibuat tu, soalan tu semua dihandle oleh CIDB. Dia ada inilah, ada lain-lain lah. Ada sejak SKKP yang tak ada nombor rujukan, ada kawan-kawan ada masalah daftar dalam sistem CIDB, mohon advice. Yang ni saya nak advise directly dekat sini susah. So perhaps after this I will give my contact so that kalau ada soalan you can menyatakan apa masalah tu. Specifically you kena screenshot and give me tu, because saya tak boleh nak direct jawab dekat sini because I don't own the system apa semua. Kena refer to the right person. But I'm willing to assist lah, maksudnya after this
ambil nombor saya dan check lah with me for anything yang berkaitan dengan ni. Alright. Ada satu lagi soalan Pak di atas tu tinggal kot. Considering the logistik tu. Tadi saya dah jawab dah tadi. Yang ni kita bukan tak Ada, consider, kita memang try to consider tengok keadaan macam mana sebab ia melibatkan costing apa semua kan. So we will look into it lah. Okay, baik, terima kasih. Pihak CIDB boleh ke kasih surat sokongan ke kalau PBT minta? Pihak CIDB boleh ke minta surat sokongan? It depends surat sokongan yang macam mana ya. Surat sokongan yang macam mana? Sebab surat sokongan ni terlalu tu, kalau PBT tu minta surat yang menyatakan bahawa orang ni dah diakredit ke apa ke, I think there's no need surat, kita akan lampirkan sijil ke apalah yang berkaitan dengan menyatakan bahawa orang-orang ni adalah orang-orang yang berkelayakan. Okay, pasal CHOP yang viral, bagus juga such initiative at least standard. Betul, CHOP tu viral, it's just that CHOP tu not from CIDB at this point lah. Kalau diorang tanya, kenapa tak ada CCPM? Macam ni? Sekejap, dia bergerak pula. Surat sokongan yang personal binaan sudah daftar untuk diakreditasi masih dalam proses. Yang tu kita tengok keadaan lah sebab dalam tu dia tak kata orang ni boleh sign tu apa nama ni, dia mesti orang yang diakredit. Jadi kalau untuk kita keluarkan surat yang menyatakan bahawa kita menyokong orang-orang yang tengah daftar ni will be sedikit, bukanlah saya kata tak boleh, saya not in a position tu juga, macam saya kata yang tuan-tuan ni, saya ni not the bosses lah yang menyatakan tentang perkara-perkara yang melibatkan polisi ni, tapi pemahaman dia adalah those yang sign adalah orang yang dapat sijil. So if katalah projek tu perlu juga dalam masa dekat, kita tengoklah juga sama ada nak buat khusus tu on the dot ke apa ke, macam tu. Not to say bahawa okey saya akan keluarkan surat menyatakan bahawa siapa yang dalam proses pun boleh sign. Not for me to say that. Okay. Kalau diorang tanya kenapa tak ada CCPM untuk CCC. Oh, yang ni tadilah. Selamat petang puan, sebagai seorang individu yang mempunyai CSS, saya rasa banyak persoalan masih tergantung dari pelaksanaan ini. Dan nanti khusus kategori CSS yang layak menantangani. Ya, yang ni saya kata tadi, saya akan rujuk sebab saya pun tak berapa mahir on CSS kategori mana yang boleh sign, borang yang mana. Jadi sebab kita orang macam at this point, yang dengan PBT ni pun baru sahaja clear on value projek bernilai 20 juta tu, baru lebih ke kategori tu. Tapi untuk CSS kategori mana tu masih lagi belum. Siapa wakil untuk site supervisory staff dalam G-Form? Contoh G9. Siapa wakil untuk site supervisory staff dalam G-Form? Saya tak berapa ni lah. G9 ni apa ya? Saya tak berapa aware. Maybe Puan Asmadina Halimi boleh jelaskan kot soalan ni. Dalam UKBS yang terbaru, Kalau apa? ada UBBL yang terbaru, ada contohlah G9, saya ambil contoh G9 yang paling senang. Dia ada wakil yang kena sign tu dekat G-Form tu. Kontraktor, site supervisory dengan submitting person. Anda site supervisory staff tu, siapa sepatutnya yang sign kat situ? Kita ada RE, kita ada inspector of work. So siapa yang akan sign kat situ? Borang G9 ni, borang G9 tak ada pula dalam list ni, tapi siapa yang akan sign? Site supervisory. Saya tak apa sure lah yang ni. Saya kena refer yang ni lah sebab saya pun. Saya yang tu ni Puan Ria tu consultant, perunding. Consultant sebab dalam ni tak ada pula. Yang kontraktor kena sign, borang G9 kontraktor tak ada kena sign pun. Yang melibatkan CIDB G1, G2, G3, G4, G8, G12, 17 dengan 19. Jadi kalau contoh G9 tadi, ada tiga penandatangan. Penandatangan pertama, kontraktor trade sistem pencegah kebakaran. Yang itu kontraktor yang berdaftar dengan
pencegah kebakaran dengan CIDB lah, kontraktor CIDB bahagian pencegah kebakaran. Kita ada kan sub bidang kita ada, pengkhususan tu kita ada kan untuk Khususan. PLBK. PLBK ada. Yang tu ada. Ada Yang kan? tu pengkhususan kontraktor. Okey. Itu trade pencegah kebakaran, maknanya yang tu melalui saya nampak dua, sama ada MOF pencegah kebakaran ataupun CIDB pengkhususan pencegah kebakaran untuk penandatangan satu. Untuk penandatangan dua, kalau kita ingat pengawasan tapak, yang tu adalah sama ada RE ataupun site supervisor, bukan, IOW, Inspector of Work. Yang ketiga, submitting person, yang tu adalah PE mechanical ataupun electrical lah. Yang untuk item yang site supervisory panel tu, site supervisory staff tu, sorry. Site supervisory staff tu, dia must be registered with BM, right? Nombor dua ya, penandatangan dua. Yang tu memang BM. BM ada 3 kategori ya. IOW boleh, GE boleh, PE boleh. Ataupun PEPC. So, okay, kalau let's say kat situ ada RE yang ada PE, so dia kena yang paling highest ke yang macam mana kita boleh? Ke siapa yang paling last sekali? Sometimes dia dah habis dulu kan? Salah seorang. Salah seorang. Dari kakitangan pengawasan tapak, konsultan, perunding, salah seorang, tetapi MNE lah, M atau E. Yelah. So siapa yang berada di site tu lah, sebab kadang-kadang kita ada banyak stesen, ada banyak RE dengan banyak betul. Inspector of Work. So yang siapa yang berada di site situlah. Betul. Jadi itu bukan CIDB. CIDB di depan tu yang saya kontraktor ataupun pendatangan satu tu adalah kontraktor, maknanya MOF ataupun CIDB pengkhususan kod bidang firefighting dan fire protection. Okay, noted, thanks. Maaf sebab saya pun tak berapa mahir semua borang dalam UBBL ni. Itulah saya refer juga kepada ni. Jadi siapa nombor siri atau serial number yang dah lulus exam dah boleh guna pakai ke? Sijil yang dah lulus boleh guna pakai. Site supervisory IOW yang akan sign ni dah. Hebat penjelasan daripada Tuan, lebih cekap. Minta maaf ya yang ni Tuan Farhan Hafiz kalau tak mendapati saya tidak cekap. Ya, saya baru belajar. Bukan macam tu. Saya rasa kebetulan saya tengah tengok senarai tu. Jadi saya nampak senarai tu, jadi saya boleh jawab. Bukan masa tu, ini pun tajuk lain. Saya sebab saya pun tak hafal semua semua borang-borang di dalam ni. I'm so sorry if certain question. Terima kasih banyak Puan Mastria pun dah cukup bagus penerangan. Terima kasih banyak. Okey, ada lagi soalan tu? Bagaimana reply no sijil, nombor sijil atau maksud surat atau sijil belum dapat. Dah dapat kelulusan tapi tak dapat surat atau sijil. Kenapa tak dapat surat atau sijil tapi dapat tahu lulus? Maksudnya Tuan macam tu? Maksud Tuan Maldi Dayo, is that what you mean? Dah tahu lulus tapi tak ada sijil lagi. Sorry, saya tak ni. Mungkin Tuan Maldi boleh tanya terus secara lisan kot. Boleh kot. Tapi kalau tu saya pergi next question, boleh tanya bagaimana status project manager dan supervisor under developer side? Adakah mereka perlu sign juga G-form kerana konsultan dan kontraktor adalah under lantikan developer? Minta pencerahan Puan. Developer side, adakah mereka perlu sign juga G-form? So saya fokus pada G-form yang perlu design oleh kontraktor ni, iaitu yang dia nyata yang dalam UBBL tu nyata kena berdaftar dengan lembaga, berdaftar dengan CIDB. Jadi ada 8 borang ni. 8 borang ni adalah daripada kontraktor yang mendirikan bangunan tersebut dan dia perlu ada pekerja-pekerja yang perlu tanda tangan borang tu, dan pekerja tersebut telah mendaftar dengan CIDB dan diakredit oleh CIDB. Itu maksud saya. Jadi kalau site developer ni, I'm not so sure dia kena sign borang yang mana. Seperti yang saya kata, saya tak berapa mahir dalam kesemua tu. Macam tadi kan. Right? Saya rasa saya tolong jawablah untuk bahagian ni Puan. Untuk borang G ni sebenarnya dia dah ada spesifik dah. Itu bahagian tu kontraktor, bahagian tu konsultan. So you just follow yang tu saja. Cuma dalam apa yang kita bincangkan hari ni dalam webinar kita ni adalah bahagian kontraktor. Kontraktor tu mesti yang orang yang kompeten, yang ada CJ SKKP. Itu saja bendanya. Yang lain semua sama. Developer tak perlu sign sebenarnya. Okey. Terima kasih Tuan.
Any others? Okey, ada apa-apa lagi soalan daripada tuan-tuan semua sebelum kita tamatkan kita punya webinar? Aduh, ni saya kalau tak puasa ni, habis saya minum botol-botol air ni. Peluh saya. Taklah, saya just kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya first of all, saya ucapkan ribuan terima kasih ni sebab sesi ni banyak memberi saya knowledge juga untuk diri saya. Because sebelum ni, actually I've been working with CIDB dah lama tapi I'm not dalam bidang ni. Actually saya banyak on lebih kepada program yang berbeza daripada ni. This is a new experience for me also. Okay. Okay, Puan, satu je soalan last. Yes, Hafiz. Untuk yang nak ambil CJ SKKP ni, CIDB akan mewawarkan dalam website atau macam mana? Untuk Siapa yang nak ambil SKKP ni lah? Sebenarnya memang dalam dalam website CIDB memang dah ada dah macam mana cara nak akreditasi personal binaan apa semua. Cuma mungkin yang perlu kita tambah baik adalah perkara-perkara yang macam ni lah, macam siapa yang nak ambil information ni, yang kita perlu tambah baik di dalam not just website, sebab website ni dia kadang-kadang tu dalam kita punya another types of social media macam Telegram ke TikTok ke. So kami pun sedang ke arah situlah, nak buat konten-konten untuk macam mewar-warkan perkara ini dalam ni. Biasanya website tu macam contohnya jadual ke, kita akan letak tu, tapi generic info kita akan try masuk ke dalam Telegram CIDB, Facebook dan sebagainya. Ini sila rujuk matrik signatory. Oh, signatory. Okay. Any others yang lain-lain? Ada apa-apa lagi daripada peserta? Tak ada. Nombor telefon saya. Oh, okay, nombor telefon saya. Saya type ke direct message. Everyone in meeting. Okay, saya type sini Emas Ria 012-718-5941. Okay, nombor telefon saya. Saya bukanlah boleh menjawab semua persoalan, contohnya macam pasal nak pendekkan tempoh masa, kemudian nak berdaftar sebagai tenaga pengajar apa semua tu, but I will try to assist to channel to the right division lah, so that they will assist you on that. Terutamanya kalau ada problem tentang nak kemaskini dalam sistem CJ yang you dah dapat tu, nak kemaskini tapi ada masalah, nanti saya akan cuba just WhatsApp saya lah. Saya dah bagi information tu. Okay? Okey, terima kasih Abang. Satu lagi saya nak tanya. Dalam rekod ataupun database CIDB lah, berapa ramai kalau Puan boleh ceritakan bilangan CCPM, CCM, FMM, FMB, CSS, CTMO yang ada sekarang lah dalam rekod CIDB, mungkin sedang dibangunkan ataupun database sendiri lah daripada seluruh negara. Kalau yang berdaftar kan, kalau berdaftar saja, ramai, memang ada banyak lah. Sebab you dah ada degree, you dah boleh daftar. Tapi yang ada yang mempunyai certified tu, yang melalui proses penilaian SKKP ni, not that many. Macam saya kata tadi lah, Syah yang ada all the details on numbers apa semua tu. Perhaps kalau siapa yang nak bilangan-bilangan tu boleh WhatsApp lah later, sebab saya tak ada bilangan tu at me right now. Tapi kalau secara yang berdaftar sebagai pengurus projek pembinaan berdaftar sahaja memang dah ramai. Nanti saya try to get the figures. Pengurus projek pembinaan ni dengan CCPM tak sama kan? Tak sama, sebab kalau daftar je dia macam you ada degree, you daftar kad personal binaan you tu, dia tengok ada degree, dia daftarkan you. Dia tak sama dengan certified. Okay. Certified tu yang melalui proses penilaian SKKP kita.
Okey, jadi senarai itu satu bilangan kita tak ada yang boleh kita rujuk lah, katalah ada 1,000 orang ke 500 orang ke, ada tak? Ada, yang tu bilangan tu saya kena masuk dekat, nanti saya rujuk dekat dalam, kalau pendaftaran tu saya boleh, nanti saya rujuk dekat dia punya person in charge, cuma yang CCPM tu Syah yang ada data tu. Tapi yang berdaftar tu saya nanti rujuk pada orang yang buat kad persena binaan ni. Okey, baik. Satu lagi untuk kaedah 2, kaedah penilaian secara interview, dibuka untuk semua program juga kan, ataupun ada setengah program tak dibuka? Interview CTMO, FME, semua Syah, yang CTMO ada juga kan kaedah interview? Ada, semua ada. semua ada. Maknanya semua 99 program tu ada. Ya. Semua program. Okey. Baik. So maknanya kaedah interview, kaedah 2 boleh di apply pada bila-bila masa melalui CIDB negeri ke? HQ. HQ kalau CTMO. Tapi ada Okey. yang interview yang Sekarang negeri ni buat. CSS dengan CCM je dekat negeri. Okey. Maknanya untuk penjelasan kepada peserta kita ni, CSS dan CCM, CSS dan CCM interviewnya di negeri, tapi program lain kecuali program 2 ni lah buat di HQ. Macam tu ke Syah? CSS dengan CCM buat di negeri, tapi program betul. lain FME, FMM, CTMO, CCPM Buat di HQ. buat di HQ. Okey, baik. Jadi proses Dia punya wording tu bukanlah buat di HQ. Dipertanggungjawabkan dia di HQ. Cuma Diuruskan, kita depends on, katalah kebanyakan peserta tu ataupun persatuan tu datang from tu, kita boleh buat sesi interview tu di Johor Bahru, tapi diuruskan di peringkat ibu pejabat lah maksudnya. baik. Jadi yang ni pun submission pakai borang yang dalam website kan? Yang tu ada kan? Yang tu saya jumpa. Yang tu ada. Okey, ada soalan lagi ke? Terima kasih soalan tu. Jawapan tu. Okay. Mas Raja Syah. Daripada peserta kita ada lagi 1:45, ada 15 minit lagi, silakan kalau ada. Tadi dalam jadual kita ada rehat, tapi rupanya tak ada rehat. Memang bercakap je rupanya. Oh, okey. Terlupa. Soalan tu terlalu banyak sangat. Okeylah. Tak apa. Kita belajar. Tapi banyak perkara yang saya perlu ambil tindakan juga from this session. Okey, ada apa lagi soalan daripada peserta? Okay. Kalau tak ada, saya nak ucap terima kasih tau pada semua. Boleh saya tanya sikit tak? Boleh, Cik Hafizul. Okey, boleh. Okay, Assalamualaikum. Saya Hafizul. So, saya nak tanya sikit lah. Untuk kaedah 1 dan kaedah 2, dia kaedah dia berbeza. 1 ke kelas, betul. Yang 2 dia directly interview lah. Itu yang saya faham, betul kan? Betul. Okay, so dia punya outcome yang peserta ataupun orang yang join tu kena achieve adalah benda yang sama, right? Dia akan dapat sijil. Kalau lulus dapat sijil. Bukan maksud saya sijil, maksud the competency outcome. Yes. It should be the same lah. It should be, okay. Alright. Okay, thank you. Alright, okay. Anything? Ada apa lagi soalan daripada semua? Mungkin saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak CIDB lah, khususnya Puan Masria dan juga Cik Syah yang beri masa untuk pembentangan pada pagi ini, dan kita minta maaf skipkan rehat tadi tu, saya pun tak perasan. Dah dekat kepada 2 jam bagi pihak ASEM dan juga MJA lah sebagai penganjur bersama. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak CIDB kerana sesi ini. Dan saya nak maklumkan tadi ada soalan tentang slide kita akan dapat sebaik saja selepas program. Tetapi tayangan video ni kita nak maklumkan juga pada pihak CIDB yang kita nak minta izin lah. Kita akan publishkan dalam website, bukan dalam YouTube, supaya ada reference yang dapat dilihat ataupun ditonton semula oleh mereka yang tak hadir pada hari ini lah. Jadi saya maklumkan awal lah, jadi supaya benda tu dapat ambil maklum oleh pihak CIDB lah. Pembentangan ni kita anggap satu point untuk persena binaan di seluruh negara lah, bukan Megajati, bukan ASEM, tetapi satu kumpulan
yang berada dalam industri kita ni dapat mengambil manfaat yang sama. Yang mungkin datang hari ni manfaat dia dapat tanya soalan, dia dapat berinteraksi, dia dapat lihat video dan sebagainya. Tapi yang mereka tak dapat hadir, mungkin perlu dapat rujukan di masa depan. Saya minta izin untuk kita publishkan dalam website, dalam YouTube channel, dan kemudian kita akan siapa-siapa yang perlukan penerangan lanjut dia boleh refer ke sini, walaupun banyak lagi pembincangan lain yang akan dibuat selepas pada inilah berdasarkan apa yang kita dengar tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak Puan Masria dan juga Cik Syah daripada CIDB dan juga yang lain-lain. Dan saya serah, bukanlah saya serah, saya tak nak bekerja kat sini, tapi saya rasa saya perlu timbul sekejap untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak CIDB. Terima kasih banyak. Ya. Okey, saya rasa dah tak ada soalan kot daripada peserta. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada teknologi Imasria atas perkongsian maklumat yang terkini dan bermanfaat pada hari ini. Diharapkan perkongsian yang disampaikan pada hari ini banyak membantu dalam urusan harian tuan-tuan dan perempuan. Selepas tamat webinar ini, tuan-puan akan menerima satu email maklum balas berhubung webinar hari ini. Mohon tuan-puan semua untuk mengisi maklum balas tersebut. Slide pembentangan juga turut dilampirkan bersama email tersebut. Saya mewakili ACEM dan Mega Jati Academy. Sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini dan atas komitmen yang diberikan. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Imasria dan minta maaf sekiranya tiada rehat tadi. Maybe sebab semua tengah excited untuk bertanyakan soalan. Okey, terima kasih. Stay safe semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.